Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salah guna perjuangan Palestina, Masjidil Aqsa tidak wajar, Yadim. Kuala Lumpur. Tindakan menyalahguna perjuangan Palestina dan Masjidil Aqsa demi kepentingan pribadi, kelompok dan parti politik tertentu disifatkan sebagai satu perkara yang sangat tidak wajar. Tanpa merujuk kepada pihak-pihak tertentu, yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata, semua pihak perlu sentiasa rasional, berlapang dada, dan memiliki sifat terbuka terhadap perkara itu. Selaku yang dipertua Yadim dan pengurusi Majelis Amal Islami Malaysia MAIM, saya sangat bersyukur kepada Allah kerana sekurang-kurangnya 4 badan bukan kerajaan atau gerakan utama Islam yang terdiri daripada Wadah, Haluan, Ikram, dan ABIM telah mengeluarkan satu kenyataan bersama yang cukup matang dan tegas. Menyalahgunakan perjuangan Palestina dan Masjidil Aqsa demi kepentingan pribadi, kelompok dan parti politik tertentu adalah sangat tidak wajar. Marilah kita sentiasa rasional, berlapang dada, sifat terbuka, serta dapat membezakan kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan perjuangan Masjidil Aqsa, katanya menerusi kenyataan hari ini. Hasanuddin yang juga pengurusi Majelis Amal Islami Putrajaya berkata, masyarakat perlu menumpukan kepentingan perjuangan tersebut sebagai tanggung jawab bersama umat Islam dan mengangkatkannya menjadi isu kemanusiaan sejagat agar seluruh rakyat Malaysia dan penduduk dunia bersama dalam perjuangan ini. Terima kasih kepada semua gerak-gerakan Islam di negara ini dan juga seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama dengan perjuangan kemanusiaan Palestina ini. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komentar BlackRock, pembangkang mahu jadikan Malaysia ekonomi komunis. Komentar: China merupakan musuh besar perdagangan Amerika Syarikat. Secara ideologi politik, China adalah negara komunis, di samping Amerika pula mengamalkan demokrasi dengan dasar ekonomi pasaran. Sejak membuka pintu pasaran kepada dunia sekitar 5 dekad lalu, China terus meluncur menciptakan kekuatan baru. Dasar ekonomi terbuka yang diumumkan Presiden Deng Xiaoping pada penghujung 1970-an mula membuahkan hasil pada 1990-an dan dekad-dekad seterusnya. Ketika seorang tycoon pelaburan Amerika Syarikat yang bernama Warren Buffett mahu membeli saham ke China, dia turut dikritik segelintir orang Amerika yang cetek akalnya tetapi beremosi. Buffett dituduh konon tidak patriotik selain dikatakan coba membantu memperkukuh lagi ekonomi China. Memang ada orang Amerika yang hidup dalam khayalan nasionalisme yang diciptakan mantan Presiden Donald Trump. Mereka tidak berpijak pada realiti bahwa bukan semua perkara boleh dilawan dan berjaya dalam satu malam. Akhirnya Trump kalah dan di sisi lain Buffett menang. Buffett telah membeli saham di dalam syarikat pembuat bateri BYD yang ketika itu masih bertatih-tatih belajar membuat kereta.
Naluri pelaburan Buffett terbukti benar dengan hari ini BYD muncul sebagai syarikat kereta elektrik dengan jualan tertinggi di dunia. Keuntungan yang diraih Buffett juga menguntungkan Amerika dalam bentuk cukai. Tidak sekadar itu, syarikat kereta China yang lain seperti XPeng dan Li Auto juga disenaraikan di bursa saham New York. Beberapa syarikat seperti Alibaba juga terlebih dahulu melakukannya, dengan kini sejumlah 287 syarikat-syarikat China berada di papan atas bursa saham Amerika. Pada saat makna pasaran terbuka diterima di antara dua gergasi dunia, China dan Amerika, yang bermusuh di Malaysia, terdengar suara-suara agar syarikat tertentu diharamkan untuk berdagang dengan negara ini. Nama BlackRock pun disebut-sebut. Walaupun sudah dijelaskan bahwa pembelian saham oleh Gateway Development Alliance (GDA) melalui Global Infrastructure Partners (GIP) bagi MAHB tidak ada kena-mengena secara langsung dengan BlackRock, namun isu ini tetap coba ditunggangi blok pembangkang. Di sisi lain, dikaitkan pula cerita pembunuhan rakyat Palestina di Gaza agar naratif yang hendak dibawa nampak lebih dramatik serta mudah mencuit sentimen masyarakat Melayu Islam. Walhal ia dua isu yang berbeza. Pegangan saham asing dalam syarikat strategik negara sudah dibincangkan sejak puluhan tahun lalu. Bezanya dengan era penjajahan di Asia Tenggara pada abad ke-18 dan 19 ialah pelabur-pelabur milik peniaga pribumi dihancurkan, di samping pelabur milik syarikat penjajah Eropa Barat dibangunkan. Hanya mereka yang dibenarkan berniaga. Selepas merdeka, kerajaan menyadari bahwa prinsip pemilikan perniagaan strategik wajar menjadi milik dan dapat dikawal oleh negara dengan sasaran bukan saja untung, tetapi juga dapat berkembang. Dalam bisnis, kalau untung saja juga tidak bijak, kalau tidak boleh berkembang. Bagi mendapat maksud itu, caranya ialah dengan memastikan syarikat-syarikat milik kerajaan menguasai majoriti dan sebahagian besar saham dalam harta dan perniagaan strategik. Anak-anak muda di media sosial pun sudah membidah semua fakta dan logik puak pembangkang. Antaranya ialah dengan fakta pegangan saham khazanah KWSP berjumlah 70% dalam MAHB, manakala GIP hanya 30%. Terlebih lagi tawaran sesaham oleh GIP ialah RM11 berbanding harga saham MAHB sekitar RM9 sahaja. Skandal Bank Bumiputra. Kalau penyusunan semula MAHB ini berjaya, khazanah KWSP akan segera mendapat durian runtuh dengan keuntungan sekitar RM3 sesaham. Di samping pegangan equity juga bertambah menjadi lebih 10% berbanding sekarang. Tidak ada pakar pelaburan yang membantah usaha ini, melainkan kelompok pembangkang yang tersakiti. Kali ini MAHB bukanlah membuat keputusan pelaburan besar melalui agen luar seperti mana yang pernah berlaku dalam kes Bank Bumiputra Malaysia Berhad BBMB selepas Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri pada tahun 1980-an dahulu. Di sana pernah terjadi skandal besar anak syarikat BBMB, yaitu Bumiputra Malaysia Finance BMF, dalam pembelian hartanah di Hong Kong. Dilaporkan juga ada jenayah berat, yaitu pembunuhan rentetan skandal berkenaan.
Tentulah orang-orang Melayu sangat kecewa apabila sebuah bank dengan nama Bumi Putra yang diharap menjadi kebanggaan bangsa ranap begitu sahaja. Sampai hari ini, kes berkenaan kekal misteri. Kalaulah kita menghalang GIP membeli saham MAHB, ya samalah seperti kita tidak boleh memakai seluar jeans hanya semata-mata pemimpin Yahudi juga memakai seluar jeans. Perbandingan lain, apakah kita terpaksa memboikot mana-mana siaran radio hanya karena di dalam kontinya ada penyampai yang dilantik sebagai lembaga pengarah syarikat yang juga sebahagian saham syarikat yang melantiknya ada dana BlackRock? Pemikiran dangkal dan simplistik ala pembangkang sebeginilah yang memerangkap banyak rakyat di negara-negara mundur dan membangun yang akhirnya memilih sistem ekonomi komunis. Mereka bukan sekadar mahukan harga telur turun 33 sen, tetapi mereka memaksa kerajaan memberikan telur percuma kepada rakyat terpaksa mengorbankan kebebasan mereka. Diunjurkan pegangan asing terhadap syarikat-syarikat Malaysia hari ini bernilai lebih RM30 hingga RM40 bilion. Kalau kesemua syarikat berkenaan perlu mencantas pegangan saham asing, sudah tentu mereka akan terlungkup. Ekonomi Malaysia juga akan runtuh. Perangkap awal untuk menjadikan Malaysia negara ekonomi komunis yang sedang dipasang pihak pembangkang ialah isu pembelian saham MAHB oleh GIP itu tadi. Bela nasib Palestina. Konon hari ini isu penderitaan rakyat Palestina dijadikan perisai penyedapnya. Pada waktu lain akan diberikan pula perisai berbahaya lain sehingga Malaysia akhirnya tidak dapat berdagang dengan dunia luar sama sekali. Lihatlah contoh negara-negara komunis yang gagal seperti mana Korea Utara, Cuba, bahkan di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Kamboja satu masa dahulu. Ketika Malaysia sudah terjerumus dalam lingkaran syaitan ekonomi komunis itu nanti, jangankan hendak membela nasib rakyat Palestina, nasib rakyat kita sendiri juga akan sangat melarat dan sengsara. Telur sebiji pun tak ada seperti di era Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tempo hari.